Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. أما بعد، dari Tuan Imam Suruh Pimpinan Masjid Al-Mujahidin, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini di bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah taala limpahkan rahmat dan keberkatannya kepada kita dan juga memperbanyakkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati segala amal kita, memberkati segala usia kita pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban dan seterusnya sampai kepada bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua riwayat yang menyebutkan doa ini, antara yang disebutkan Allahumma barik lana fi Rajab, dibaca dengan baris bawah tanwin, wa Sya'ban wa balighna Ramadan, dan ada satu riwayat menyebut Allahumma barik lana fi Rajab. Baca bahagian tahniah, boleh baca, ada dua riwayat untuk membaca doa ini sekalipun ada di kalangan para ulama hadis yang menyebut hadis ini sebagai hadis dhaif. Namun hadis dhaif dalam bab fadailil a'mal, dalam bab kita beramal dengan kelebihan suatu amalan, maka dibenarkan oleh jumhur para ulama hadis kerana hadis ini bukanlah hadis yang terlampau syadid dhafi, walaupun dhaif nisbahnya kepada baginda Nabi SAW. Tapi doa ini pintunya sangat luas. Mintalah doa yang baik-baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan doa tadi, dan doa yang minta kebaikan pada bulan Rajab dan Sya'ban yang sampaikan kita dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita sambung pengajian kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. ونفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سائر مصنفاته في الدارين آمين. Yang mana kitab ini membicarakan tentang doa-doa dan zikir-zikir yang dianjurkan dan diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka kita masih bicara pada bab berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan penghubung kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membicarakan tentang tajuk cara-cara berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tuntutan kita menghimpunkan selawat dan juga salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinyatakan fasal tentang tuntutan kita meninggikan sedikit suara ketika berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyambung perbahasannya dengan bab pembukaan doa dengan ucapan Alhamdulillah dan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyatakan bahawa inilah susunan aturan untuk menjadikan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadikan doa kita itu diperkenankan oleh Allah, maka bukalah doa kita dengan ucapan puji-pujian kepada Allah.
itu dengan mengucapkan Alhamdulillah dan juga salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fima ma'na. Berkata pengarang kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bab pembukaan doa dengan ucapan Alhamdulillah dan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kami meriwayatkan daripada Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu katanya, sekali peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki berdoa pada salatnya tanpa memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Terus doa minta, ya Allah, sekian. Maka Nabi mendengar akan peristiwa tersebut, dan juga lelaki tadi tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana lelaki tadi terus berdoa tanpa memulakan dengan puji-pujian kepada Allah dan juga selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, Nabi berpesan kepada, Nabi bersabda, "Ajila hadha." ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. Artinya, Nabi kata ajila hadha. Nabi kata orang ini, lelaki tadi, Nabi kata kat sahabat-sahabat Nabi, orang tadi yang sedang membaca doa, terus membaca doa minta kepada Allah tanpa memuji Allah, tanpa berselawat kepada baginda Nabi. Nabi kata ajilah hadza, orang ini telah terburu-buru minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak ada adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak minta sesuatu daripada Allah, maka perlu beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita minta sesuatu daripada orang, kita minta dengan cara yang baik-baik, kan? Minta dengan elok. Kita minta tolong dengan orang, minta nak jumpa dengan bos kita, majikan kita. Kalau pergi menghadap sultan, raja, pemimpin, ada boleh kita nak minta dengan cara yang tidak beradab. Maka kena minta dengan cara yang beradab. Maka Allah berhak untuk kita beradab, untuk meminta sesuatu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata baginda Nabi, kemudian kata sahabat Nabi yang mengatakan di sini, kemudian beliau memanggilnya, baginda Nabi memanggilnya untuk memberitahunya atau kepada yang lain. So, Nabi bagi tahu kepada dia, Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat Nabi yang ada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpesan kepada lelaki tadi, kepada para sahabat Nabi, jika seorang kamu berselawat, kan? Jika seorang kamu ingin berdoa, kan, selawat di sini. Jika seorang kamu ingin berdoa, meminta kepada Allah, hendaklah dia memulakan dengan memuliakan Tuhannya yang maha suci dan memujinya. Sebelum kita nak minta doa kepada Allah, maka mulakan dengan puji-pujian kepada Allah. Paling kurang Alhamdulillah. Kita katakan paling kurang Alhamdulillah. Kata dah sebut dah sebut nampak tentang puji-pujian kepada Allah. Paling kurang puji Allah. Kemudian hendaklah dia berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas dah puji Allah, yang kedua kena berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah dia berdoa dengan doa yang lain sesudah itu. Lepas itu mintalah apapun kepada Allah. Mudah-mudahan doa itu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, ini hadis hasan sahih, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Nasai. Jadi adabnya sebelum kita nak minta doa, maka mulakanlah dengan
puji-pujian paling kurang alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian teruslah berdoa dengan apa yang doa kita hajat, sama ada selepas solat ataupun dalam perjalanan, dalam kenderaan, kita duduk, kita baring. Itu adab kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkata lagi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kami meriwayatkan pada kitab Imam At-Tirmidzi daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya doa itu tergantung di antara langit dan bumi, tiada naik sesuatu pun daripadanya naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah engkau berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini yang dinakalkan daripada Sayyidina Umar, ini hadis mauquf. Walaupun hadis ini terhenti setakat Sayyidina Umar, namun perkara ini perkara yang melibatkan perkara ghaib, yang mana yang tak mengetahuinya melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya hukum marfu'. Walaupun lafaznya itu terhenti setakat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Soal dosa pahala dan ala ghaib ini taklah diketahui melainkan dengan jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tergantung tuan doa kita. Itu mengapa pasal Allah tak mustajab, tak berkenan doa ni. Lama dah minta, 10 tahun minta, tapi kita tidak mulakan dengan puji-pujian dan juga selawat kepada baginda Nabi. Kerana itu di asbab doa itu untuk diperkenankan oleh Allah. Namun kalau dapat dah Ustaz 10 tahun tak berkenan pun, jangan pula sandarkan kepada kita. Doa itu nak diperkenankan oleh Allah, ikut kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Takkan berlaku melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tak diperkenankan di dunia ini, Allah perkenankan ketika kita di alam barzakh. Mungkin tak diperkenankan di alam barzakh, Allah perkenankan kita nanti di akhirat kelak, sehingga kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka serahlah keputusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya ikhtiar dengan berdoa dan meminta kepada Allah, dan jangan putus asa, minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, saya berkata, Imam Nawawi berkata, para ulama telah sepakat mengatakan tentang sunnahnya memulakan doa dengan ucapan kepujian kepada Allah Ta'ala dan menyanjungnya, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang sunnah, memang tak wajib. Sunnah saja hukumnya, berdoa dengan memulakan puji-pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, boleh kurang, dan dia selawat kepada baginda Nabi. Itu hukumnya sunnah sahaja, tidak wajib. Namun walaupun sunnah, fadilatnya sangat besar untuk diperkenankan doa tersebut. Kemudian kata lagi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, juga menutup doa dengan kedua-dua ucapan tersebut. Maka nak tutup doa itu lagi antara asbab untuk doa itu diperkenankan oleh Allah, mula dengan puji-pujian dan selawat, kemudian berdoa, kemudian tutup pula doa tadi dengan selawat kepada Nabi dan puji-pujian kepada Allah. Ini tertib. Ini ada kita nak minta kepada Allah, puji-pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, dan berdoa dan tutup dengan selawat sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam juga sama ada dalam selepas solat ataupun hatta doa kunut sekali, sunat juga untuk kita tutup dengan selawat, mulakan dengan puji-pujian, selawat kepada baginda Nabi, kemudian berdoa dengan doa kunut, kemudian ditutup dengan selawat kepada baginda Nabi, kemudian walhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang telah kita bicarakan pada bab ini tentang firman Allah Ta'ala, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi Rabbil Alamin. Antara ucapan orang mukmin itu, maka bila dia berdoa, di penutupnya akan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Dan kata lagi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan berita-berita dari salaf dari hal perkara ini ada banyak sekali dan sudah terkenal, tak perlu dipertikaikan lagi tentang adab kita berdoa dengan membuka dengan puji-pujian kepada Allah, kemudian berselawat dan berdoa, kemudian menutup dengan selawat dan diakhiri dengan walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kita tak buat, kita lah yang sebelah. Tapi itu yang dilakukan oleh para salafus salih tentang adab berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kata lagi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bab selawat ke atas para nabi dan keluarga mereka sekaligus. Tak cukup setakat hanya selawat dekat nabi, kena sebut ahli keluarga nabi wa alihi. Kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, fusta. Cukup. Maka kena juga berselawat ke atas ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kat sini bab selawat ke atas para nabi. Para nabi di sini merujuk kepada para nabi selain daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga mereka sekaligus. Itu perbahasan. Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, para ulama sepakat tentang sunat berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sepakat, ijma'. Tak ada ulama khilaf dalam bab tuntutan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sunat. Kalau di luar solat, dalam solat wajib berselawat. Rukun solat kita antaranya berselawat kepada baginda Nabi, itu wajib. Di luar solat sunat berselawat kepada baginda Nabi SAW. Dan kata para ulama, begitu pula bagi sesiapa yang berselawat, dibolehkan serta dianjurkan berselawat ke atas sekalian para nabi dan malaikat secara bebas. Ya, sekalian para nabi dan para malaikat boleh tak boleh kita berselawat? Boleh. Para ulama sebut sunat hukumnya. Sebut Nabi Adam alaihissalam. Sebut alaihissalam kan? Maka sunat juga alaihissalatu wassalam. Kita boleh sebut Adam alaihissalam. Namun kata para ulama, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sunat juga kita berselawat ke atas para nabi yang lain. Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan sebagainya. Kalau ramai alaihissalatu wassalam, kalau ramai para nabi, nabi-nabi itu cukup banyak, kita sebut alaihissalatu wassalam. Kalau sebut sallallahu alaihi pun boleh. Berselawat kepada para nabi-nabi terdahulu, termasuk juga para malaikat. Jibril, biasa disebut Jibril alaihissalam. Maka sunat juga untuk mengucapkan Jibril alaihissalatu wassalam. Sunat sahaja. Baik. Namun timbul persoalan, apa hukum selain para nabi? Kalau kita nak berselawat kepada selain para nabi, maka ulama menjelaskan kepada kita, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan kepada kita, adapun selain para nabi, maka para jumhur ulama menetapkan tiada boleh diselawatkan sendirian. Tidak boleh dikatakan Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Sayyidina Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar sahabat Nabi. Dia bukan nabi, dia bukan malaikat. Maka kata para ulama, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tidak boleh diselawatkan secara bersendirian. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang hukum larangan ini.
Maka berkata setengah sahabat kami, berkata setengah para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apa hukum kalau kita berselawat juga kepada selain para nabi, para malaikat? Sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan ia adalah haram hukumnya, haram berselawat selain kepada baginda Nabi dan para nabi-nabi dan para malaikat. Dan kebanyakan daripada mereka, para ulama dan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pula mengatakan hukumnya adalah makruh tanzih sahaja. Jadi hukum yang makruh yang mendekati hukum haram. Jadi tidaklah haram secara mutlak. Adapun ramai yang lain lagi mengatakan ia adalah khilaful aula dan bukan makruh, tak sampai darjah makruh pun, adalah khilaf aula sahaja. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, pendapat yang sahih yang dipegang oleh ramai daripada para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ia makruh karahah tanzih kerana ia adalah syiar ahli bid'ah, dan kami sekalian memang dilarang, dan kami sekalian memang dilarang berpegang dengan syiar seperti ini. Dan yang makruh itu ialah bila ada nas tentang larangan yang dimaksudkan. Ia adalah makruh tanzih mengikut pandangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu makruh yang dekat dengan haram. Baik. Dan berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, berkata setengah sahabat kami, yang muktamad dalam perkara ini bahawa selawat itu telah dibiasakan pada lisan para salaf hanya untuk para nabi sahaja, salawatullah wassalamu alaihi ajma'in. Maka terbiasa lidah para ulama, para salafus salih bila menyebut selawat hanya ditujukan kepada para nabi-nabi sahaja. Sama seperti ucapan kita menyebut Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla. Biasanya Azza wa Jalla itu khusus diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sebagaimana tidak biasa dikatakan Nabi Muhammad Azza wa Jalla. Tak biasa kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun lafaz Azza wa Jalla itu tetap mulia dan dibesarkan. Nabi memang Nabi, seorang Nabi yang mulia, Azza, Nabi yang izzah, Nabi yang ada kemuliaan. Wa Jalla, Nabi juga diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi maknanya salah tak? Tak salah kalau nak sebut Muhammad Azza wa Jalla, Nabi Muhammad Azza wa Jalla. Tapi tak biasa kita sebut begitu. Biasanya sebut Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan demikian juga tidak biasa disebutkan Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tak biasa disebut begitu. Sekalipun dari segi makna salah tak disebut sallallahu alaihi wasallam ke atas sahabat Nabi. Tak salah dari segi maknanya. Maknanya tidak salah, tetapi tidak dibiasakan. Dan Imam Nawawi sebut hukumnya makruh tanzih. Jadi letaklah ucapan tadi, doa tadi sesuai pada tempatnya. Bila memuji Allah, Allah Azza wa Jalla, di segi adatnya begitu. Nabi Muhammad selawat sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ada lafaz lain disebut sebagai lafaz taraddi, radhiyallahu anhu. Baik, kita akan jumpa tentang taraddi. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan mereka sepakat membolehkan menjadikan selain para nabi ikutan kepada para nabi dalam selawat itu, umpama dikatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ashabi wa azwaji wa dhurriyyati wa atba'i. Kalau digabungkan, disandarkan
selawat itu kepada Nabi kemudian dituruti dengan sahabat Nabi, ahli keluarga Nabi, tak mengapa. Allahumma salli ala Muhammadin, ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi, kan itu disatakan pula selawat ke atas ahli keluarga Nabi, wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'i, itu tak mengapa. Kalau digabungkan selawat ke atas Nabi dan salam ke atas Nabi dan seterusnya, dipanjangkan selawat dan salam ke atas ahli keluarga Nabi, para sahabat, para tabi'in dan pengikut-pengikutnya, boleh. Itu dibenarkan, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Kerana adanya hadis-hadis sahih yang membolehkan kita menyebut selawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian disambung dengan sandaran kepada para sahabat, isteri Nabi, zuriat Nabi, para tabi'in dan seterusnya. Boleh. Dan kita juga telah diperintahkan berselawat seumpama itu dalam tasyahud. Kan dalam tasyahud kita juga berselawat dan menyebutkan salawat dan salam ke atas baginda Nabi dan ahli keluarga Nabi, dan juga pada sahabat Nabi, isteri-isteri Nabi, zuriat dan juga atba', pengikut-pengikut dalam pengikut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para salaf terus mengamalkan seperti itu di luar sembahyang. Dalam sembahyang boleh baca, di luar sembahyang lagi-lagi tak boleh baca selawat yang digabungkan selawat kat Nabi kemudian disambung, diatafkan dengan wa ala ali Muhammad wa ala wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi, seterusnya ajma'in. Baik, itu tentang selawat. Ada pun salam, ucapan salam, jadi selawat Allahumma salli ataupun sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ada pun salam wasallim dengan wasallam, itu bagi salam. Maka telah berkata Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini dari golongan para sahabat kami, iaitu salam itu sama maksudnya dengan selawat. Tiada boleh dipakai pada orang yang ghaib. Tiada disebutkan salam pada selain para nabi sahaja, dan tiada boleh dikatakan Ali alaihi salam, dan hal ini baik pada yang hidup ataupun yang sudah mati. Ini pendapat daripada Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Dan hal ini baik pada yang hidup ataupun yang sudah mati. Adapun yang hadir maka bolehlah ditujukan kepadanya, seperti dikatakan salamun alaika atau assalamu alaikum atau assalamu alaika atau alaikum. Perkara ini telah disepakati oleh para ulama dan akan diperincikan keterangannya nanti pada bab-babnya yang khusus insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Namun ada pandangan ulama yang mengatakan sunnah ataupun harus juga disebut alaihi salam, disebut kepada ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu wa alaihi salam. Juga ada sebagian ulama mengatakan boleh disebutkan begitu kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, fasal, dianjurkan taraddi, yakni mengucapkan radhiyallahu anhu, dan tarahum, mengucapkan rahimahullah kepada para sahabat dan tabi'in dan sesiapa-siapa yang datang sesudah mereka dari para ulama, para ubad, ahli ibadat dan sekalian orang-orang yang saleh dengan mengucapkan radhiyallahu anhu. Kalau seorang rahimahullah, kalau dia seorang atau yang seumpama dengannya. Kalau ramai radhiyallahu anhum, rahimahumullah, itu kalau ramai. Kalau seorang radhiyallahu anhu, rahimahumullah. Kalau dua
orang radhiyallahu anhuma, rahimahumallah. Kalau 2 orang itu punya lafaz taraddi, mengucapkan radhiyallahu, moga Allah redha ke atasnya. Rahimahullah, moga Allah limpahkan rahmat ke atasnya. Baik. Jadi kata para ulama, dianjurkan, sunat diucapkan selain daripada Nabi SAW kepada para sahabat dan tabi'in, siapa-siapa saja. Namun kebanyakan para ulama biasanya menyebutkan radhiyallahu anhu itu kepada para sahabat Nabi. Adapun rahimahullah kepada selain sahabat, para tabi'in. Dan seterusnya sampai berita hari ini rahimahullah. Namun tidak salah juga menyebut radhiyallahu anhu kepada tabi'in dan juga rahimahullah kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak soalan? Boleh, silakan. Kalau macam adik beradik Nabi yang macam tadi dia bapa saudara Nabi Abu Talib boleh dipanggil dengan doa tadi. sedangkan dia azab. Ya. Jadi macam mana? Boleh tak boleh kita sebut Abi Talib radhiyallahu anhu atau rahimahullah sedangkan dia mati bukan dalam syahadah? Maka kata para ulama, maka doa rahmat ke atas mereka yang mati bukan dalam iman adalah tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan untuk kita mendoakan yang memang jelas matinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang mati dalam iman, orang kita kenal, dia tahu dia mati dalam syahadah. Mati dalam syahadah bukan mesti kena mengucap syahadah. Mereka kata, boleh betul Ustaz, saya tak dengar dia mengucap syahadah ni. Dia mati tak beriman Ustaz, ada jangan. Bukan itu, bukan syarat mesti nak mati dalam syahadah itu. Sebelum mati mesti kena ucap asyhadu an la ilaha illallah. Nah, yang tu kan orang yang dia ucap syahadah itu ketika sedang nazar. Cuma kita disunatkan mentalkinkan syahadah kepada mereka yang sedang nazar. Kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu berat, itu sebut asyhadu itu berat. Sebab itu talqin itu dengan kalimah la ilaha illallah tanpa perlu digerakkan bibir pun. La ilaha illallah. Dan kalimah tahlil la ilaha illallah ini kalimah yang tidak berat untuk disebutkan dan tanpa perlu digerakkan bibir kita. Bila masuk asyhadu itu berat kan. Maka orang sedang nazar, sekalipun dia tidak melafazkan syahadah, tidak melafazkan kalimah la ilaha illallah itu kalimah tauhid, namun dia mengisyaratkan, dia anggup, dia faham, dia tak ikut sekalipun, sudah memadai. Kerana kita nak elakkan dia daripada terkena gangguan syaitan yang sedang mengganggu dia untuk tidak mati dalam keadaan redha dengan syahadah kalimah la ilaha illallah. Baik. Kalau walaupun dia ahli keluarga dia macam lahap ke, ya, dia tak termasuk. Ya, sebab Allah sebut tabbat siada abi lahabin wa tab. Ya, dah jelas. Dah jelas bahawa dia telah mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, dan Allah telah rakam dalam Quran tabbat, celaka. Jika Allah ada celaka, tiba kita nak doa pula, doa rahmat bercanggah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah takdir Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Kerana kamu wahai Muhammad tidak boleh beri hidayah kepada siapa pun melainkan dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal hidayah ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Empat minit ni. Baik. Jadi sunat kita melafazkan, dianjurkan, disunatkan radhiyallahu anhu dan juga rahimahullah kepada para sahabat, para tabi dan juga sesiapa pun di kalangan mereka yang para ulama, para ahli ibadat, sekalian orang-orang saleh yang kita mengucapkan radhiyallahu anhu ataupun rahimahullah. Adapun yang dikatakan setengah ulama bahawa ucapan radhiyallahu anhu
dikhususkan kepada sahabat Nabi SAW sahaja, dan ucapan rahimahullah bagi selainnya tidaklah seperti apa yang dikatakan mereka dan tidak boleh diterima. Jadi tak khusus pun radhiyallahu anhu itu hanya perlu disebut kepada sahabat Nabi, dan rahimahullah kepada para tabi'in tidak boleh mereka, tak ada masalah. Nak guna radhiyallahu anhu kepada tabi'in pun boleh, nak guna rahimahullah kepada para sahabat pun tidak ada masalah. Cuma secara adatnya sahaja para ulama menyebut sahabat-sahabat Nabi dengan radhiyallahu anhu, dan selain pada sahabat sebagai rahimahullah ta'ala. Adapun apa yang dikatakan setengah ulama dan yang betul yang disepakati oleh jumhur ulama hanyalah mustahab saja, sunat saja, sebut sahabat Nabi radhiyallahu anhu, para tabi'in rahimahullah, para ulama rahimahullah, sunat saja, tapi bukan sesuatu ketetapan. Dan dalilnya ada banyak sekali sampai tidak dapat terhitungnya tentang tuntutan kita mengucapkan radhiyallahu anhu dan juga rahimahullah. Maka itu doa kita kepada para sahabat dan juga para tabi'in, para ulama, salafus salih dan orang salih. Kita mendoakan mereka, mudah-mudahan para malaikat mengaminkan dan malaikat mendoakan kita pula. Itu antara termasuk dalam doa min zahril ghaib. Kita bersilaturahim dengan para sahabat, kita jumpa sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kita mendoakan mereka walaupun mereka ni sahabat nasib yang dah mulia. Kita ni yang tak tahu nasib kita macam mana, mereka dah confirm nasib mereka. Namun dengan barakah kita mendoakan mereka, malaikat juga mengatakan kepada kita juga seperti kita mendoakan mereka, mengaminkan agar Allah merahmati dan juga meridai kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika disebut itu, jika yang disebut itu seorang sahabat anak kepada sahabat yang lain, disebut begini, telah berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kalau jumpa anak kepada sahabat dan anak dia tu sahabat, dia sebut radhiyallahu anhuma, sebab dua orang itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan menyebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, Ibnu Ja'far radhiyallahu anhuma, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Sebab Usamah anak kepada Zaid. Dan yang seumpama mereka sampai terliputi doa itu buat dirinya berserta ayahnya sekaligus. Maka ini adab kita dalam menyebut sahabat dan juga para tabi'in dan para ulama salafus salih, sebut nama ulama Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini adab kita menyebut mereka agar kita menyambung silaturahmi dengan mereka, dan mana tahu mudah-mudahan kita juga mendapat syafaat daripada Nabi dan juga daripada mereka kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita berhenti sekali itu dahulu 8.38. masuk ke dalam sekali lalu aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.